Oh, pucat. Kena beri kuning. Tak apa, tak apa. Nanti kena pakai ni lah, pakai kacamata hitam lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Muslimin yang rahmati Allah, alhamdulillah kita teruskan pengajian berkenaan dengan kitab Fiqh Al-Qulub, penawar penyakit hati menurut Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah kita telah pun menyebutkan muqaddimah kepada buku ini dan kita telah pun masuk beberapa perkara. Di antaranya adalah maksud hati. Maksud hati dalam Al-Quran, keajaiban hati manusia, kedudukan hati dalam tubuh badan manusia. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan bermula pada muka surat 15. Kategori hati manusia dari segi sihat dan sakit. Muslimin muslimat yang rahmati Allah sekalian, kalau ikutkan pembahagian dalam buku ini, ada beberapa kategori hati manusia. Yang pertama, hati yang sihat, ataupun seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, itu adalah qalbun salim. Kemudian ada hati manusia yang sakit. Pada muka surat 19 disebut sebagai qalbun marid. Dan yang terakhir pada muka surat 22 disebut sebagai qalbun mayyit, ataupun hati yang mati. Baik, kita pergi dahulu ke muka surat 15 yang akan membicarakan berkenaan dengan hati yang sihat. Hati yang sihat adalah merupakan hati yang selamat pada hari kiamat kelak, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa', pada hari yang tidak memberikan manfaat, malun wala banun, harta dan juga anak pinak tidak dapat memberikan manfaat kepada manusia, sama ada dia itu ke syurga ataupun ke neraka. Masing-masing bergantung kepada amalan. Dan pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita pada hari kiamat, manusia yang berjaya masuk ke dalam syurga dan terselamat daripada api neraka, itu adalah hati manusia yang memiliki hati yang salim. Kemudian pada muka surat yang ke-16 diperincikan beberapa kategori yang termasuk dalam qalbun salim, pada tidak ikhlas, bahkan sentiasa ikhlas dalam melakukan ibadah kepada Allah, sama ada dalam bentuk keinginan, kecintaan, tawakal, ketundukan, rasa takut dan juga harapan. Inilah hati yang benar-benar mengenali hakikat pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti kata yang sebenar. Hati seumpama inilah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Maksudnya sesungguhnya orang yang beriman itu ialah mereka yang apabila disebut nama Allah,
dibacakan firman Allah, dinyatakan bahawa ini merupakan perintah Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka itu akan rasa gemetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadatuhum imana, dan iman mereka itu bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah lah mereka itu bertawakal. Kemudian pada ayat yang berikutnya itu Allah Subhanahu wa taala memperincikan apakah sifat mereka. Alladzina yuqimunas salah, mereka itu mendirikan solat. Wa mimma razaqnahum, dan apa yang mereka itu diberikan rezeki, diberikan kurniaan, yunfiqun, mereka memberikan infak. Ulaika humul mu'minuna haqqan, Allah Subhanahu wa taala menyebut bahawa mereka ini adalah golongan yang beriman dengan sebenar-benar iman. Lahum darajatun 'inda rabbihim, bagi mereka itu darajat di sisi Tuhan mereka, wa maghfirah, dan keampunan, wa rizqun karim, serta kurnia yang mulia, yakni syurga. Baik, kita pindah terus ke yang hati yang sakit. Saya rasa jelas itu. Hati yang salim, kategori yang dinyatakan daripada A sampai I, serta firman Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan sebentar tadi. Baik, hati yang sakit, mudah-mudahan kita tak termasuk di golongan seperti ini. Qalbun marid. Hati yang sakit adalah hati yang hidup dalam masa yang sama menghadapi penyakit. Ia mengandungi dua bahan. Pertama, bahan-bahan seperti kecintaan kepada Allah, keimanan kepadanya, keikhlasan dan juga tawakal kepadanya, yang merupakan bahan-bahan yang menyebabkan hati ini hidup. Dan kedua, bahan-bahan seperti cinta dan mengutamakan syahwat, malah berusaha untuk mendapatkan benda-benda yang disukai oleh syahwat, hasad, takabbur, ujub, cintakan ketinggian dan kerosakan di muka, yang merupakan bahan-bahan yang boleh merosakkannya. Hati sebegini berada di antara dua persimpangan. Pertama, persimpangan yang menyuruh kepada Allah, Rasul dan hari akhirat, dan persimpangan yang menyerunya kepada nikmat dunia yang bersifat sementara waktu. Jadi kesimpulannya, hati yang sakit ini dalamnya itu ada dua. Satu, dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam masa yang sama dia itu juga cinta akan dunia dan segala syahwatnya. Hati yang mengikut tuntutan persimpangan kedua diberikan amaran keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Allah Taala memberikan penegasan kepada orang yang penyakit hatinya itu lebih besar berbanding kesejahteraan hatinya. Allah Taala berfirman katanya, maka dapatlah masing-masing mengetahui kesudahannya. Adapun orang yang melampau, fa amma man tagha, tagha ini maksudnya berlebihan, wa athara al-hayata ad-dunya, dan dia itu athara ini maksudnya di antara dua perkara dia mendahulukan. Dan kita ada ithar gitu kan, ithar terhadap saudara. Ithar terhadap saudara ini merupakan perkara yang disukai asalkan ia tidak membabitkan ibadah. Disebut kaedahnya adalah al-itharu fil qurba makruh wa ghairuha mahbub. Kalau kita memberikan ataupun mendahulukan orang lain dalam bab kurba, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, benda itu tidak disukai. Manakala selain daripada perkara-perkara tersebut, iaitu perkara-perkara dunia, maka benda itu dicintai. Contohnya, kadang-kadang bila kita masuk saf gitu kan, ada saf di hadapan kosong, ada orang dia pelawa orang kat tepi dia masuk ke saf depan. Benda tersebut adalah perkara yang makruh, tidak disukai. Sebab seolah kita katakan apa, aku dah cukup pahala, engkau tak cukup pahala, engkau masuk ke depan. Begitulah lebih kurangnya. Jadi kalau kita masuk ke saf, tidak ada ithar dalam perkara tersebut. Sepatutnya kita pergi dahulu ke depan. Bukan kita pelawa orang, sila ke depan. Kita
nak berganjak ke depan terlebih dahulu. Itu contoh ithar yang mungkin kebanyakan orang buat yang tidak sepatutnya. Al-itharu fil qurba makruh wa ghairuha mahbub. Ithar dalam bab kurbah, maksudnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, benda yang tidak disukai, makruh. Manakala dalam bab-bab dunia, makan, kita pelawak orang makan dulu, kita tak makan, kita bagi dia makan dulu, kita pelawak dia makan, maka benda itu disukai. Mungkin ada yang tanya, dia kata, Ustaz, kalau saya suka kat seorang, kemudian saya dahulukan kawan saya pun suka kat dia, apakah ini termasuk dalam ithar yang makruh ataupun ithar yang makruh ataupun ithar yang mahbub? Katalah kita minat kat satu orang dan kawan kita pun minat kat satu orang yang sama. Kita kata tak apalah, dalam bab ini saya ithar kat awak, awak pergilah pinang dia. Apakah itu benda yang makruh ataupun mahbub? Makruh maksudnya tidak disukai, makruh, hukum makruh, ataupun mahbub, mendapat pahala. Jawapannya tercela. Baik, jadi itu perkataan athara, mendahulukan. Wa atharal hayatad dunya, di antara akhirat dan juga dunia, dia pergi kedepankan dunia. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Tempatnya, fa innal jahima, sesungguhnya jahim adalah tempatnya kembali. Al-ma'wa itu maksudnya tempat ni, tempat kediamannya. Jadi hati yang sakit ini dia bercampur. Mukmin biasalah, dia beriman kepada Allah Ta'ala, dalam masa yang sama dia menuruti syahwatnya. Dan berdasarkan firman Allah Ta'ala yang ini, kalaulah dia itu cenderung akan dunia, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan amaran keras, tempatnya nanti esok dekat neraka. Baik, kenapa kadang-kadang orang tidak berasa cukup akan perkara yang halal, nak pergi buat perkara yang haram? Syahwat kat sini bukan merujuk kepada syahwat yang tidak diizinkan. Ada syahwat yang diizinkan, tapi kenapa orang pergi kepada syahwat yang tidak dihalalkan oleh syarak? Di antara huraian para ulama, mereka menyebutkan boleh jadi disebabkan dua perkara. Kan kita ada yang halal, kita ada yang haram. Kita ada syahwat yang halal, kita ada syahwat yang haram. Isteri di rumah dah ada, kemudian pergi ke skandal, kan bahasa kita, pergi ke skandal, benda tersebut haram. Kenapa orang buat seperti itu? Para ulama menyebutkan boleh jadi disebabkan dua perkara. Yang pertama adalah su'udzan billah, kerana dia itu buruk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buruk sangka macam mana? Seolah-olah dia kata benda yang halal ini tak mencukupi. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala terhadkan ini sebenarnya satu benda yang tak bagus. Dia su'udzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah kelemahan terhadap keyakinannya. Kelemahan terhadap keyakinannya bahawa setiap perkara maksiat dan juga kemungkaran, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan pembalasan buruk. Yang kadang ada orang lelaki elok, kejadiannya lelaki tukar jantina, pondan gitu, ikut syahwat. Dia sama ada dua tu, su'udzan billah, ataupun dia kurang keyakinan. Dia kata kalau aku buat macam ini, betul dia tahu bahawa itu merupakan perkara yang salah, tapi keyakinannya itu kurang terhadap bahawa dia itu akan masuk ke neraka Allah Ta'ala kalau dia buat kemungkaran seperti itu. Bila orang ini nak bertaubat? Bila keyakinannya itu muncul? Sehinggalah kematian menjumpainya. Kita tahu dalam dunia ini ada detektor yang bunuh banyak orang. Dan dalam sejarah kita tahu tidak ada yang lebih detektor ataupun maha detektor berbanding dengan Firaun. Firaun ni bukan sekadar pergi bunuh orang, tapi pergi mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kita tak jumpa lagi lah detektor zaman moden ini yang ganas, bunuh orang, suka perang, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Pun begitu ketika Firaun, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berlaku apa yang berlaku, dia pergi kejar Musa, kemudian dia itu ditenggelamkan dalam laut. Seperti mana yang kita semua tahu. Bila dia nak mati itu, dia nak cuba mengucap, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala rakamkan kejadian tersebut. Firaun ini yang ganas itu pergi mengaku Tuhan. Dia kata, mana Tuhan Musa? Bahkan dia minta kepada
Haman. Dia kata, buatkan aku satu tangga yang aku boleh naik ke langit, aku nak tengok Tuhan Musa. Ketika mana dia meninggal dunia, nak mati gitu, malaikat maut di hadapan mata dia, Allah Subhanahu Wa Taala nukilkan dia itu cuba beriman, cuba mengucap. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Dalam penghujung ataupun dalam surah Yunus ayat 91, Allah Taala kata apa? Al-ana wa qad asaita qabl wa kunta minal mufsidin. Dia kata, apakah sekarang Firaun? Al-ana wa qad asaita qabl, sedangkan engkau ini pelaku maksiat sebelumnya. Wa kunta minal mufsidin, dan engkau ini perosak. Nak kata kat sini, manusia sebenarnya tahu bahawa penghujung itu adalah keburukan, tapi keyakinan dia terhadap keburukan yang akan menimpa kalau dia berterusan dalam kemaksiatan itu kurang. Semakin tebal keyakinan kita bahawa kita ini akan diazab kalau buat kemungkaran, semakin kita akan tunduk terhadap perintah Tuhan. Jadi itu keadaan kenapa orang boleh cenderung kepada keburukan. Su'adzan billah, dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga yang kedua adalah kerana kelemahan keyakinan dia itu terhadap akibat yang dia akan terima bila dia buat kemungkaran. Dan kita tahu dalam hadis riwayat Tirmizi, ada satu orang lelaki datang jumpa Ali radhiyallahu an. Dia ini mukatab. Mukatab adalah hamba yang tuan dia kata, kalau kau bayar sejumlah pampasan, aku akan berikan kau kebebasan. Jadi dia mengadu ke Ali. Dia kata, wahai Ali, dia kata, aku tak mampu lah nak bayar apa ni, tebus diri kita panggil. Tuan dia kata, aku bebaskan kau kalau kau bayar sekian-sekian, 100,000 contohnya, 200,000. Dia datang jumpa Ali, dia kata, aku tak mampu lah. Lalu Ali radhiyallahu anhu kata, nak tak aku ajarkan engkau satu kalimah yang bila engkau ucapkan dengannya, iaitu doa, sekalipun engkau memiliki segunung hutang, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan melangsaikannya, melunaskannya. Kemudian Ali membaca sabda Nabi SAW. Doa tu apa? Doanya doa lunas hutang. Ada banyak kan doa lunas hutang. Di antaranya yang Ali bagi tahu dekat yang hamba tadi itu, Allahumma kfini bihalalika an haramik waghdini bifadlika amman siwak. Ya, walaupun hadis ini ataupun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berdasarkan riwayat Ali itu berkaitan dengan hutang, tapi kita juga boleh baca. Sebab doa ini mengandungi harapan supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita sifat qanaah akan perkara yang halal dan tidak mencari benda-benda yang haram. Di antara punca kerosakan pada hari ini sebab manusia tengok manusia lain tayang kemewahan dan dia nak mencapai makam tersebut. Dia ingat tayang benda tersebut merupakan satu kemuliaan kan. Apa kita sampai ada istilah, apa entah istilah itu, OOTD. Apa? Ingat OOTD. Tak pernah dengar? OOT. Apa Syai? Apa? Outfit of the day. Outfit of the day. Orang tayang begitu kan. Sehingga kan kita pun terasa tekanan gitu. Kita pun nak berpakaian seperti dia. Maka orang bila nak capai satu makam yang dia sendiri tak mampu, maka ada sebagian orang pergi kepada benda-benda yang haram. Kenapa orang nak ambil rasuah sedangkan dia bergaji? Kadang kita pun rasa ajaib gitu. Gaji dia tu 10,000. Gaji dia 10,000. Mungkin dia pegang jawatan dalam mana-mana sektor kerajaan ataupun swasta ke, tinggi jawatan. Kita pun fikir, kenapalah dia ni nak masih memerlukan wang yang haram. Kalau nak bandingkan gaji kita, jauh beza, kadang 10 kali lipat. Masih nak ambil bilion-bilion gitu kan. Juta-juta, ribu. Sebab dia tidak qanaah terhadap perkara yang halal. Jadi kita pun bacalah doa ni sebelum iftar kan, ataupun malam kita bangkit untuk witir. Ada orang dia tak sempurnakan witir dia tu bersama dengan imam,
dia witir pada malam hari, baca doa ini kan, Allahumma kfini bihalalika an haramik, ya Allah berikanlah aku kecukupan terhadap yang halal, waghdini bifadlik, dan kayakanlah aku bifadlik, daripada kurniaan limpah kurniaanmu, amman siwak, yang tidak ada selain daripadamu. Maksud kita minta Allah, kalaupun tak cukup, bagi Allah minta Allah berikan ketenangan dalam hati kita. Dan kalau tak cukup, minta Allah yang tambah, bukan orang lain yang tambah. Jadi itu, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Kita baca doa tu. Baik, hati seumpama ini jugalah yang dimaksudkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu an. Katanya, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasir, udan kat sini bukan kayu ud. Udan sini maksudnya kembali gitu. Fa ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuqtatun sauda, wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuqtatun bayda, hatta tasira ala qalbaini ala abyad mithla as-safa fala tadurruhu fitnah ma damat as-samawati wal ard wal akhar aswadu murbaddan kalkuzi mujakhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara illa ma ushriba min hawahu. Baik, hadis yang berada pada muka surat 21 ini hadis yang menarik ni. Dan Huzaifah merupakan di antara sahabat Nabi. Kalau dalam bab fitan, dia di antara yang terkenal. Kita ada sahabat seperti mana Zaid ibn Thabit, penulis Al-Quran, dan juga Mu'adh bin Jabal yang mahir dalam bab halal haram, bab faraid, Zaid ibn Thabit. Dan di antara speciality hadis-hadis yang sampai kepada kita melalui riwayat Huzaifah ini adalah hadis fitan. Hadis tentang fitnah. Fitnah itu apa dia? Fitnah merupakan ujian ataupun musibah terhadap mukmin untuk menguji mukmin itu apakah dia kekal sebagai mukmin ataupun akhirnya dia berubah daripada keadaan mukminnya kepada selain daripada beriman. Itu fitan yang menyebabkan ujian itu manusia berubah. Ada fitnah harta, dulunya elok saja pakaian dia kan, mungkin dia pergi bisnes apa, kosmetik kan, dia pergi buka tudung dia. Ada tak seperti itu? Ada yang dulunya elok saja pergi ke surau, pergi ke untuk berjemaah, tiba bila Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan dia rezeki lebih sikit, dia tak pergi dah. Dia kata sibuk lah, tak pergi lah. Itu fitnah. Dan fitnah yang terbesar nanti adalah fitnah Dajjal. Itu kita dah pernah bahaskan dulu dekat Baitul Salam yang lama. Baik, tu'radul fitan. Fitnah itu akan dibentangkan alal qulub, ke atas hati-hati. Baik, bagaimana fitnah itu dibentangkan ke atas hati? Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, tengok perumpamaan yang Nabi bagi ni kan. Nabi bagi satu benda yang kita nampak jelas dan benda tu makul. Nabi kata apa? Kal hasir. Umpama al-hasir. Hasir ini apa? Tikar. Kenapa tikar? Sebab di antara benda yang paling dekat menempel dekat batang tubuh kita apa dia? Tikar. Dan orang semakin empuk tikar yang dia pakai, zaman tu tikar lah, zaman sekarang kita apa? Tilam macam-macam tilam pun sampai kadang orang buat apa? Orang buat ansuran tilam. Punyalah mahal tilam tu, sampai apa 200 sebulan bayar ansur-ansur kan. Nak kata apa? Supaya sedap tidur. Nabi SAW telah pun lama memberikan perumpamaan seperti itu. Nabi kata apa? Umpama tikar. Udan yang dia akan kembali ketika tu yang menempel dekat batang tubuh dia. Jadi tikar ni empuk dan selalu dekat dengan kita. Nabi SAW kata, fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuqtatun sauda. Bila dia ushribaha, ushriba ni maksudnya minum dalam bahasa Arab, ushriba.
Maksudnya dia ambil sikit. Para ulama mensyarahkan perkataan ushriba ni. Kenapa ni? Kenapa Nabi menggunakan perkataan ushriba, minum? Minum akhirnya sampai dekat mana? Kalau kita minum sampai dekat perut kita, usus kita. Maka dia makin lama makin penuh gitu. Makin lama makin penuh. Maksudnya apa? Bila makin lama makin penuh, dia rasa makin lama makin nikmat. Dia tak nak tinggal benda tu. Nabi SAW kalau dah dibuat seperti itu, kata, nukita fi nuktatun sauda, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan tempelkan satu titik hitam dekat jantung hati dia. Wa ayyu qalbin ankaraha, dan mana-mana hati bila dia berjumpa dengan fitnah yang dekat dengan dia itu, dia mengingkarinya. Dia kata benda ni tak betul ni, aku kena cepat-cepat tinggal. Kan biasa orang bila tinggal pada permulaan lebih senang berbanding tinggal dekat pertengahan. Masuk bisnes gitu, ni contohlah bisnes tu ada MLM ke apa ke yang tak halal, ataupun apa forex sampai ada yang kata halal, kata apa, ustaz-ustaz yang menghalalkan forex ni adalah ustaz-ustaz yang apa tengok video tu kerja kerajaan dan sebagainya. Benda tu sebab dia dah terlibat benda tu. Kalau dia tak terlibat, dia tak akan sebut macam itu. Jadi orang yang mengingkari perbuatan mungkar pada peringkat permulaan, dia nampak benda tu tak bagus, dia cepat-cepat jauh, maka itu lebih mudah berbanding setelah dia terpalit masuk di pertengahan, dia susah nak keluar. Nabi SAW kata, wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayadha. Kalau dia cepat-cepat mengingkari benda tersebut, maka instead of Allah Ta'ala titikkan titik hitam, Allah Ta'ala akan titikkan dengan titik putih. Hatta tasira ala qalbaini ala abyad misla safa fala tadurruhu fitnah. Sehingga kan hati itu ada dua jenis hati. Bila berhadapan dengan fitnah ni ada dua jenis hati ni kan. Dan kita tahu orang, kita tengok ada orang couple dekat tengah jalan gitu, berdua-duaan, sentuh-sentuhan. Kalau kita ada iman, mesti kita tak suka benda tu. Mesti kita kata, aku nak pergi tegur lah orang tu. Benda tu tak betul. Ini ikhtilat, itu tak sepatutnya. Itu alhamdulillah kalau kita ada perasaan seperti itu, membuktikan bahawa kita itu ada iman. Dia ni selalu keluar TV gitu kan, muslimat ni, tapi tak pakai tudung, tak bagus dia tak pakai tu. Benda tu dalam hati kita tu kalau ada cetusan seperti itu, maksudnya apa? Kita itu ada iman. Kita ingkar perbuatan maksiat. Maka siapa yang ada sikap seperti itu, Nabi SAW kata apa? Dia akan diberikan titik putih pada jantung hati dia. Mithla as-safa fala tadurruhu fitnah. Umpama as-safa. Safa ini sebahagian menyebutkan umpama batu marmar. Batu marmar. Sifat marmar apa? Licin. Fala tadurruhu fitnah. Sehingga kan fitnah tu tak boleh melekat kat dia. Tak boleh menempel kat dia. Madamat as-samawati wal ard wal akhir. Selagi mana langit dan bumi itu ada, wujud langit dan bumi. Wal akhir, dan siapa yang hanyut, dia pun join sekali. Ini macam best juga ni kan nak join. Maka hatinya itu seperti apa? Aswad, hitam, murbaddan, hitam legam. Hati hitam legam. Kalkuzi mukhadjian, mujakhian. Umpama, kalau diterjemah kat situ, umpama bekas air dia buat daripada tembikar yang tertelungkup. Tembikar yang tertelungkup. Apa maksud tembikar yang tertelungkup? Kenapa Nabi SAW gunakan perumpamaan seperti itu? Nak kata segala macam kebaikan pun kalau kita bagi nasihat kat dia, dah tak makan, dah tak berkesan. Egonya itu lebih tinggi, takaburnya itu lebih tinggi. Keluarlah ayat-ayat kata apa? Kubur lain-lain, ini urusan aku dengan Tuhan. Sedangkan Tuhan tak redai perbuatan tersebut. Bagaimana dia boleh kata ini urusan aku dengan Tuhan? Kita sebut jahil. Orang yang melakukan maksiat adalah orang yang jahil, walaupun dia punya sijil itu bertingkat-tingkat. La ya'rifu ma'rufan, dia tidak mengetahui akan ma'ruf. Wala yunkiru munkara,
dan dia tidak lagi mengingkari suatu kemungkaran illa ma ushriba min hawahu, melainkan dia itu sentiasa meneguk daripada hawa nafsunya. Baik, Allahu alam. Baik, C, hati yang mati. Okay, muka surat 22, hati yang mati. Hati yang mati adalah hati yang tidak hidup. Hati sebegini tidak mengenali Tuhan dan tidak beribadah kepada Tuhannya, mengikut yang diperintahkannya, disukainya dan diradainya. Sebaliknya tenggelam dalam pujukan syahwat dan keseronokan hidup, meskipun mengundang kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Baik, cuba lihat firman Allah Subhanahu wa taala pada muka surat 23 itu. Allah Taala berfirman, "Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Baik. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang kafir, iaitu orang yang tidak beriman, sama sahaja kepada mereka sama ada engkau beri amaran kepadanya atau engkau tidak beri amaran. Ini kita sebutkan tadi, hati yang telah pun tertelingkup, tidak mendengar nasihat. Mereka tidak akan beriman dengan sebab keingkaran mereka. Allah mematerikan atas hati mereka serta pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka ada penutupnya, dan bagi mereka pula disediakan azab yang sangat azab seksa yang amat besar. Hati sebegini mati kerana ia tidak dapat dibantu oleh cahaya akal yang waras. Sebaliknya dikuasai oleh pujukan nafsu yang membuak-buak. Meskipun orang yang memiliki hati seumpama ini mempunyai akal, namun akal tidak memberi kesan apa-apa kepada hati bagi mengawal tindakan yang dilakukan oleh anggota badannya. Bahkan akal dihijab daripada menjalani fungsinya yang sebenar dalam membantu hati. Meskipun telah dibincangkan di atas, hati adalah ketua dan raja dalam tubuh badan manusia, namun dalam hati seumpama ini, ia tidak lagi dapat berfungsi dengan baik kerana telah ditakluki oleh kehendak nafsu amarah yang sentiasa menyuruh melakukan keburukan. Oleh itu tidak heranlah Allah Subhanahu wa taala mencela hati seumpama ini. Firman Allah dalam surah Al-Hajj, "Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur." Oleh itu bukankah ada baiknya mereka mengembara di muka bumi supaya dapat melihat kesan-kesan yang tersebut. Mereka menjadi orang-orang yang ada hati yang dengannya mereka dapat memahami, atau ada telinga yang dengannya mereka dapat mendengar. Tetapi kalaulah mereka mengembara pun tidak juga berguna, kerana keadaan yang sebenarnya bukanlah mata kepala yang buta, tetapi yang buta itu ialah mata hati yang ada di dalam dada. Jadi orang tidak menerima kebenaran ini bukan kerana dia itu tidak pandai berfikir, bukan kerana dia itu tidak pandai menganalisis, tidak pandai membaca dan sebagainya, tapi kerana kesombongan dan juga takabburan yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala tutup pintu hatinya daripada menerima kebenaran. Wallahu alam. Baik, yang berikutnya, kategori hati dilihat dari segi manusia. Manusia ni ada berapa jenis? Satu, A, orang yang beriman, pada muka surat 27 itu. Orang yang beriman. B, hati orang kafir, 28. Dan C, hati orang munafik, 29. Mungkin kita akan sentuh hati orang munafik. Hati orang beriman, hati orang kafir, sedikit sebanyak telah pun sentuh pada perbahasan lepas. Cuma sebelum kita sentuh perbahasan hati orang munafik, sebab siapa yang mengikuti kes yang berlaku dalam negara kita ni, kadang-kadang kita tengok orang tu orang baik kan, membela dan juga
melindungi anak yatim. Rasa semua pun tahu kes itu kan. Tapi tengok dia pula yang pergi mendera. Ada orang yang kita nampak macam bagus, berikan derma, berikan ini, tengok dia pula yang buat benda-benda yang tak senonoh. Mungkin ada perempuan kontak dia, tengok dia pakai kopiah sikit, media menggembar-gemburkan bahawa dia itu dermawan. Kita pun pada asalnya tengok terpedaya juga kan benda tu. Tapi bila kita tengok kes itu, kita kata, oh, kadang kita marah kat dia, tapi kita tak reflect terhadap benda tersebut. Apakah dalam diri kita ini tak ada pun kemunafikan yang kita nampak orang lain buat tak bagus, dia ni nampak macam bagus tapi dia buat tak bagus. Tapi kita tak nampak diri kita sendiri. Macam mana? Kita memperelokkan urusan kita depan orang, tapi dalam masa yang sama dekat belakang, subhanallah, kita dengan Tuhan je tahu, buat benda-benda yang tak senonoh, buat benda-benda yang tak elok. Kita kata jangan mengumpat kat orang, tapi kat belakang kita pergi umpat kat orang. Kita kata jaga ikhtilat kat orang, tapi kat belakang benda lain kita buat. Jadi benda ini kadang-kadang menggusarkan kita, munafik. Itu kita akan sentuh kejap lagi. Sebelum itu ada satu hadis yang menarik. Hadis yang menarik. Ini tentang hati. Pada muka surat 25. Okay, kita baca sikit. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam membahagikan hati manusia kepada 4 jenis sebagaimana yang diperoleh secara sahih berdasarkan kepada isnad yang sampai kepada Hudzaifah Al-Yamani. Sekali lagi Hudzaifah Al-Yamani kan, tentang fitnah-fitnah ini, dan disahihkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Baik. Al-qulubu pada muka surat 26. Al-qulubu arba'atun. Hati ada 4. Ajradu fihi, hati yang bersinar, mithlu as-siraj yuzhiru wa qalbun aghlaf marbutun ala ghilafihi wa qalbun mankusun wa qalbun musfahun. Dia ada 4 hati. Kita ambil dulu dia punya maksud. Hati ada 4 jenis, iaitu hati yang bersinar, ajrat. Diumpamakan hati yang bersinar ini apa dia? Yuzhiru wa qalbun mithlu as-siraj. Umpama siraj ini maksudnya lampu, pelita. As-siraj, dia terjemah apa kat situ? Seperti lampu. Yuzhir, yang bergemerlapan, yang bercahaya. Satu. Wa qalbun aglaf. Yang kedua adalah hati yang tertutup. Marbutun, dahlah tertutup. Marbutun ala ghilafi, tertutup dengan penutupnya. Yang ketiga, wa qalbun mankus. Mankus maksudnya hati yang terbalik. Terjemah apa kat situ? Hati yang songsang, mankus, terbalik itu. Wa qalbun musfah, hati yang licin. Jadi 4. 1 umpama pelita, 2 yang tertutup, yang ketiga terbalik, dan yang keempat hati yang licin. Kita nak pilih yang mana? Yang licin. Kena yang lampu. Baik, kita baca. Fa ammal qalbul ajrat, adapun hati yang bersinar, fa qalbul mu'min, adalah hati orang mukmin. Sirajuhu fihi nuruhu, lampunya mengandungi sinaran. Wa ammal qalbul aghlaf, adapun hati yang tertutup, fa qalbul kafir, adalah hati orang kafir. Wa amma al-qalbul mankus, hati yang songsang, terbalik, adalah hati fa qalbul munafik, adalah hati orang munafik. Arafa thumma ankar, orang munafik ini dia tahu akan kebenaran, tetapi akhirnya dia mengingkari kebenaran. Thumma ankar. Wa ammal qalbul musfah, adapun hati yang licin, fa qalbun fihi imanun wa nifaqun, hati yang licin adalah hati yang bercampur iman dan juga kemunafikan. Jadi wal iyaz billah, yang paling bahaya sekali hati mana? Hati yang licin itu, yang menyebabkan kita tertipu dengan diri sendiri,
kata aku ada iman, tapi dalam masa sama di belakang orang tak nampak dia buat benda mungkar. Kita semualah muhasabah. Dan ini juga menyebabkan orang percaya kat kita kan. Orang percaya kat kita, tengok nampak macam bagus, tapi rupanya ada udang sebalik batu. Ini yang menyebabkan orang tertipu kan. Famathalul imani fihi kamathalil baqlah. Perumpamaan iman di dalamnya tidak ubah seperti bagaikan tanaman. Yamudduha al-ma'u at-tayyib. Tanaman yang dibekalkan dengan air yang baik. Wa mathalun nifaqi fihi kamathalil qurha. Subhanallah. Dia kata Nabi SAW merumpamakan dia macam batangan pokok. Dia kata dia ada sisi bagus dan juga ada sisi berkurap. Dengan al-qurha. Dia disiram dengan air yang bagus, tapi dalam masa yang sama kemunafikan itu umpama al-qurha. Dekat batang pokok tu ada yang bagus, ada yang betul bahasa itu berkurap. Berkudis katanya, berkudis. Yamudduhal qaih, yang menyebabkan apa? Penuh dengan nanah dan darah. Ada sisi bagus, ada sisi yang berkurap, berkudis, menyebabkan bernanah dan juga berdarah. Jadi kat sini mukmin itu ada dua pilihan. Sama ada dia memenangkan sisi yang bagus sehingga kan kudis itu sembuh, tidak bernanah dan juga tidak berdarah, ataupun dia memenangkan sisi munafiknya itu, nifak dia itu, menyebabkan kudis bernanah dan juga berdarah, memusnahkan dirinya sendiri. Nabi SAW kata, fa'ayu al-muddatain, mana-mana bahan yang berjaya mengatasi satu sama lain, ghalabat alal ukhra, ghalabat alaih, maka itulah yang menguasai hatinya. Jadi kita ada pilihan nak memenangkan yang mana. Kita ni masing-masing tahulah urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, masing-masing ada aib kan. Jadi itu sebab para ulama menyebutkan ikhlas itu apa dia? Ikhlas dalam Jami' Ulum wal Hikam Ibnu Rajab Al-Hambali, dia menukilkan sebahagian perkataan para ulama. Dia kata ikhlas itu apabila engkau punya zahir dan juga batin tu sama. Zahir dan juga batin sama. Ada orang tak ada orang, kau memang gitu. Bukan maksudnya aku memang jahat ini, aku tak ada orang jahat. Tak, kita nak ke sisi yang bagus. Jadi bila kita baca hadis seperti ini, kita reflect, kita renung diri kita. Jadi kata aku ni ada sisi yang tak bagus kan. Jadi cepat-cepat perbaiki sisi dalaman kita. Kedekut contohnya. Maka cara untuk menghilangkan kedekut adalah dengan amal, menderma dan sebagainya. Baik, kita pergi kepada hati munafik. Hati orang yang beriman tak ada masalah. Hati orang kafir telah kita sebutkan. Kita pergi kepada hati orang munafik. Hati ini adalah hati yang songsang. Kerana unsur kebaikan masih boleh menerobos ke dalam hatinya. Namun orang yang memiliki hati seumpama ini enggan menerima kebaikan tersebut. Ini munafik yang ikhlas ini apa? Munafik yang sesungguhnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun dhalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun." Baik, kalau kita renung ayat ini, ada banyak pengajaran. Kenapa orang munafik itu menzahirkan keimanan? Allah Subhanahu Wa Taala jawab pada ayat yang kedua itu, ittakhadhu aymanahum, mereka mengambil iman mereka itu junnah, sebagai perisai. Sebagai perisai. Sebab takut akan pemerintahan Nabi sallallahu alaihi wasallam kat Madinah tu. Fasaddu an sabilillah, lalu menghalang mereka daripada menurut jalan Allah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun, sesungguhnya mereka itu seburuk-buruk apa yang mereka
kerjakan, mereka perbuatkan. Allah Ta'ala bagi tahu kenapa jadi seperti itu. Dzalika bi annahum amanu, kerana mereka itu beriman. Thumma kafaru, mereka tahu akan iman maksudnya, tetapi mereka kufur. Fatubi'a ala qulubihim, maka Allah Subhanahu wa taala tutup hati mereka. Fahum la yafqahun, dan mereka itu tidak memahami. Baik, yang di hati orang Islam yang zalim dan juga fasik. Hati ini pada muka surat 31, hati ini mengandungi dua bahan utama, iaitu iman dan nifak, dan ia menjadi tawanan kepada aspek mana yang berjaya menguasainya. Ini kerana orang yang memiliki hati seumpama ini adalah orang yang terjerumus ke lembah kemaksiatan. Sehubungan dengan itu, tidak sewajarnya kepada seseorang Islam menjadikan hatinya berulang-alik di antara ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dengan ketaatan kepada syaitan dan hawa nafsu. Contoh bagi orang yang memiliki hati seumpama ini ialah orang yang membaca Al-Quran dan juga menunaikan solat, kemudian ia keluar lalu mendengar nyanyian yang cabul, melihat kaum wanita bukan mahram dan lain-lain. Menjadi kewajipan kepada seseorang yang beriman mengawasi diri daripada memiliki hati yang bercampur aduk di antara kebaikan dan keburukan ini. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, wa innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya segala amalan yang dilakukan oleh seseorang itu dikira berdasarkan yang terakhir dilakukannya. Kesimpulan, baik atau rosak anggota zahir manusia adalah bergantung kepada hati. Apabila hati baik, ia akan menghasilkan pergerakan anggota badan yang baik, seperti melakukan berbagai-bagai amalan ketaatan dan menjauhi berbagai-bagai amalan keburukan. Apabila hati rosak, ia akan menghasilkan pergerakan anggota badan yang tidak baik, seperti melakukan maksiat. Hati ini yang dimakmurkan dengan takwa, disucikan daripada noda melalui proses latihan yang berterusan, dan juga dibersihkan daripada segala akhlak yang buruk, akan mencetuskan cetusan yang baik yang akan dapat menyaksikan keajaiban dan khazanah yang gaib, iaitu daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab ada sebagian para ulama kata apa? Jahadtu nafsi 40 sanah. Dia kata aku mujahadah bagi hati aku ni betul 40 sanah, 40 tahun. Kita kat sini kebanyakannya tak sampai lagi dalam umur 40 tahun. Dia kata jahadtu nafsi 40 sanah hatta istaqamat. Jadi benda itu memerlukan proses sentiasa gitu, tak jemu. Tak jemu. Kenapa orang boleh baca Quran konsisten? Kenapa ada orang boleh hafal Quran secara konsisten? Sebab memang dia nakkan ke situ. Saya tengok ada satu orang, boleh kita sebut sebagai makcik lah kot, dekat Saudi, dekat Eropah pun ada. Tua dah, masuk Islam lewat gitu. Dia sempat hafal Quran sekali hafal. Maksudnya dia sikit-sikit, umur dia 60 lebih ke 50 lebih gitu. Kalau ada yang buka YouTube itu, ada satu orang syekh pangkat nenek gitu, hafal Quran. Nak kata kat sini dia memerlukan mujahadah yang berterusan. Satu. Yang kedua, untuk mujahadah itu kita perlukan hati yang betul-betul nak. Kita dalam perjalanan hidup kita ni, kita akan melakukan kesalahan demi kesalahan demi kesalahan. Cuma yang membezakan di antara kita dengan orang munafik itu, mudah-mudahan kita tak termasuk di kalangan orang munafik. Yang membezakan kita dengan orang munafik adalah orang munafik memang selesa akan kemunafikannya. Orang beriman dia tahu dia buat salah, dia tahu dia buat kemungkaran, dia rasa tak sedap dan juga dia cepat-cepat untuk memperbetulkan. Mustahil lah kita ni hidup tak ada kesalahan. Tak ada apa, tak termengumpat ke ataupun tak terikhtilat ke dengan mana-mana perempuan dan sebagainya. Tapi kita rasa benda tu tak selesa. Cepat, itu sebab kita kena cepat-cepat mengingkari benda tersebut supaya dia tidak menjadi darah daging kita. Kita rasa complacent benda tu. Kita rasa tak apalah. Jadi itu benda yang kita tak nak. Jadi hatilah yang mengawal segalanya. Kalau kita kata benda tu tak bagus, kita cepat-cepat
itu akan menyebabkan kita cepat-cepat tinggalkan, itu akan menyebabkan kita terselamat. Dan kebiasaan akan menyebabkan kita rasa selesa. Orang yang tak baca Quran gitu kan, selain daripada bulan Ramadan, dia akan struggle untuk menghabiskan walaupun satu kali khatam di bulan Ramadan. Orang yang tak biasa pergi ke masjid ataupun solat berjemaah, dia akan struggle untuk tarawih. Percayalah, dia akan struggle untuk tarawih. Kadang-kadang sembang gitu, ada anak-anak muda, kita iftar sekali kat masjid. Di antara topik yang saya terdengar mereka sembang apa dia kata masjid mana paling cepat dia kata masjid tu 9 suku dah habis. Oh, dia kata semasjid ni 9.5 habis. Dia kata kita pergi masjid tu lah. Sebab apa? Cepat habis, dia kata. Sampai macam tu. Kenapa? Sebab dia tak biasa benda tu. Ada orang sanggup datang ke masjid yang jauh. Sebab apa? Dia kata masjid tu aku suka sebab nak khatamkan Quran satu malam satu juzuk. Ada orang tak tahan. Subhanallah. Ada yang muda tak tahan nak qiyam. Ada yang tua sanggup datang ke masjid yang menghabiskan satu malam satu juzuk, boleh tahan. Sebenarnya yang lebih penting adalah kekuatan hati, bukan kekuatan kaki kita nak berdiri kan. Ada yang muda kaki, hati tak jalan, tak jadi juga. Kadang kita pun malu tengok ada pakcik-pakcik tua kan, dia pergi buat 20 rakaat. Subhanallah. Itu sebab hati tu yang menyebabkan dia kawal kita punya tingkah laku. Wallahu alam. Ada 5 minit lagi, nak terus ke apa ni? Sebab bentuk-bentuk dan penyakit hati. Kita baca tajuk lah, huraian pada yang akan datang insyaAllah. Hati ini berpenyakit, ada banyak sebabnya. 1, percakapan yang berlebihan. Makin banyak cakap, makinlah banyak salah dan juga tersasulnya. Ini tak menafikan yang kita kena bergaul dengan baik. Yang kedua, penglihatan yang berlebihan. Muka surat 39. Banyak melihat benda-benda yang tak sepatutnya, merosakkan hati. Kemudian apa lagi? Pergaulan yang berlebihan. Percayalah, orang yang bergaul lebih ni, sebab mana-mana aktiviti dia memerlukan masa. Tak kisahlah nak pergi mana ke, nak buat apa. Bukan saya kata benda tu salah, tak. Mana-mana aktiviti dia memerlukan masa dan juga komitmen. Jadi, bila aktiviti itu dilakukan secara eksesif, maka masa dia dekat tempat lain akan kurang. Orang yang selalu menggembarakan, bukan nak kata yang menggembara tu tak selalu, maksudnya keluar sikit-sikit, nak keluar sikit-sikit, nak keluar, dia akan kurang masa dengan keluarga. Itu sunnatullahnya. Dan di antara yang mungkin terkurang bila aktiviti itu dilakukan secara berlebihan adalah ibadah. Itu sebab Nabi SAW sebab hadis yang ringkas ni, kita selalu sebut kat student kan, tampal hadis ni kat apa, antum punya dom tampal dekat pintu, suruh buat assignment tak siap gitu, macam-macam lah alasan kan. Nabi kata apa? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara, kalau kita nak tengok Islam satu orang tu bagus ke tidak, adalah dia tu tak buat benda yang tak sepatutnya dia buat, dia tak pergi buat. Kenapa? Dengan tidak mencampurkan urusan yang tak patut dia buat, dia akan ada banyak masa. Masa untuk apa? Masa untuk ibadah. Masa untuk apa? Masa untuk pergi menuntut ilmu. Dia kurang pergi berdebat. Bukan saya kata berdebat tak bagus, sekali lagi. Ada memang dia punya jurusan, dia patut berdebat dengan ahli yang batil. Tapi kita ni yang tak erti apa, kita pun pergi masuk, kita pun pergi bergaduh, tak pasal-pasal. Lagilah bulan Ramadan gitu kan. Kita punya apa? Bacaan Quran pun terlepas. Kita ingat betul-betul min husnil islamil mar'i. Di antara kalau nak tengok ciri seseorang itu bagus ataupun tidak, adalah dia meninggalkan benda yang tak sepatutnya dia buat. Bergaulan yang berlebihan. Sekali lagi, ini bukanlah secara umum. Ada yang tak sepatutnya kita buat, pergi bergaul. Kadang sampai tengah malam gitu kan, kita nampak ada yang sembang lelaki perempuan kat kafe, entah apa-apa dia sembang.
benda tak syar'i. Baik, di makan yang berlebihan. Ini sebenarnya saya nak urai juga ni, makan berlebihan. Kita semualah ni kan. Kita mempromosikan makanan pada bulan Ramadan. Sedangkan Allah Ta'ala dalam Quran seolah-olah mempromosikan apa? Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Tak ada bulan yang Allah Ta'ala kaitkan dengan Quran kecuali Ramadan. Lailatul Qadar pun turun Quran. Jadi di antara perkara baik adalah kita mempromosikan Al-Quran. Yang promosi makanan, bisnes itu tak apalah, itu memang kerja dia. Tapi samping itu, jangan lupa untuk kita promosikan Quran. Tak payah pergi jauh lah, tak payah nak berceramah kat depan. Kita kongsi dengan keluarga kita. Hari ini juzuk pertama apa faedah dia, juzuk kedua apa faedah dia. Dan supaya orang pun rasa termotivasi dengan Quran. Kita patut mempromosikan Al-Quran pada bulan ini. Bukan promosi kuih raya. Yalah, kalau dia bisnes tak apalah. Tapi tak ada sekelumit gitu, kita nak promosikan kebaikan. Lagi biasa Al-Quran, selain daripada Quran, apa yang Allah Ta'ala kaitkan dalam bulan Ramadan ni? Quran, doa dan juga zakat ataupun sedekah. Quran, doa, zakat, sedekah. 3 benda tu yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah tu kan. Itu nantilah bila next class dah tak ada dah kan, dah habis kan. Termasuknya bulan ini adalah bulan yang 3 itu. Tak masih Quran. Kalau boleh kita khatamkan sekali. Lebih baik daripada itu kita baca slow-slow dan kita renungkan ayatnya. Bila sampai ayat minta, kita minta ke Allah Ta'ala, kan Rabbana hablana min azwajina, kita berhenti kejap, kita doa ke Allah Ta'ala. Baik, F, angan-angan kosong. H, mendengar muzik secara keterlaluan. Allahu'alam. Ini insyaAllah kita akan perincikan pada sesi yang akan datang, insyaAllah ta'ala. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.